Sisipan informasi Jejak Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kadar duty stamp bagi saham didagangkan di Bursa Malaysia Security akan dikurangkan daripada 0.15% pada masa ini kepada 0.10% nilai kontrak, tertakluk kepada had maksimum RM1,000 setiap kontrak berkuat kuasa Julai ini. Beliau berkata perubahan itu secara langsung mengurangkan kos transaksi security dan menjadikan pasaran saham tempatan lebih berdaya saing. Beliau yakin langkah itu akan merangsangkan pasaran dan meningkatkan daya tarikannya. Katanya peningkatan dalam kecairan akan menarik lebih banyak dana domestik dan asing ke dalam pasaran saham tempatan. Ia sekaligus menggalakkan perusahaan kecil dan sederhana untuk melaksanakan tawaran awam pemula dan memindahkan syarikat senarai awam dalam menjana dana untuk mengembangkan perniagaan mereka dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. InvestEd adalah inisiatif terbaru pasaran modal yang akan meningkatkan kebolehpasaran graduan serta membangunkan saluran bakat manfaat. Tambahan peruntukan sebanyak RM500 juta untuk mengatasi masalah air bersih di Kelantan telah diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar berkata peruntukan itu adalah hasil daripada perbincangan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Kelantan sebelum ini. Hari ini saya umumkan untuk air bersih, walaupun peruntukan kita bagi 1.7 bilion, untuk Kelantan segera saya lulus RM500 juta. Tapi harus ikut saluran kerjasama yang baik. Ini kerana Menteri Besar dia kecek dengan baik. Kecek molek. Kecek molek dan dengan baik. Kalau ada Menteri Besar yang somong-somong, kamu tunggulah dulu. No time for you. I'm busy. Tapi kalau baik, bincang elok, tak apa. Parti lain tak apa. Kita dalam sistem federal persekutuan begitu. Orang pilih. Media sebelum ini melaporkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan menyediakan peruntukan berjumlah RM1 bilion kepada Kelantan untuk menyelesaikan masalah bekalan air di negeri itu bermula tahun ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan kerajaan memperuntukkan sebanyak RM500 juta melalui inisiatif kemudahan rakyat sebagai salah satu usaha membantu orang ramai melalui penambahbaikan infrastruktur kecil awam. Beliau berkata IKR membolehkan rakyat memaklumkan secara terus mengenai keperluan projek infrastruktur kecil awam di kawasan kediaman masing-masing kepada Kementerian Ekonomi dengan kos projek tidak melebihi RM200,000. Melalui peruntukan tersebut, Rafizi berkata, IKR dijangka memanfaatkan sekurang-kurangnya 2,500 projek kemudahan rakyat di seluruh negara. Ia antaranya termasuk projek baharu dan baik pulih kemudahan asas awam seperti tandas, surau atau lift yang tidak melebihi jumlah yang ditetapkan. Memaksimalkan kepada permohonan-permohonan yang masuk akal, yang kecil-kecil lah, maksudnya yang RM50,000, RM60,000. So we hope that dia akan memanfaatkan jauh lebih banyak daripada 2,500 projek lah. Dan dia juga bergantung pada tempat-tempat lah. Selalunya dia projek-projek baiki ni kadang-kadang 30-40 ribu pun ada, 50 ribu kan. So insyaAllah we'll start with that. Kalau boleh kita doublekan, kalau on average dia lebih kurang 100 ribu total projek. So you are looking at 5,000 projects throughout the country untuk tempoh 2-3 bulan inilah. Then we'll see pelaksanaan dia, sama ada kita boleh peruntukkan lagi untuk the next. Jelas Rafizi lagi, IKR merupakan bantuan kerajaan persekutuan dan bertujuan mendemokrasikan dana kerajaan dalam membiayai pelaksanaan projek infrastruktur kecil awam yang terletak di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Pelaksanaan IKR juga jelas beliau bertujuan membantu kontraktor-kontraktor kecil seluruh negara yang mendapat manfaat daripada projek-projek terbabit. Kementerian Pendidikan komited dalam usaha memperkasakan penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah jenis kebahasaan Cina dan sekolah jenis kebahasaan Tamil. Menurut Fadila Siddiq,
Program tersebut akan dilaksanakan setiap 4 bulan. Program seperti ini akan dilaksanakan setiap 4 bulan ya. Ready? I quote you janji ya. Untuk memastikan juga proses pembugaran ini, pembugaran kekuatan bahasa Melayu ini seiring dengan perkembangan anak murid kita juga. Jadi sebab tu saya juga sambut cabaran dan minta juga cabaran itu dikembalikan dengan melihat kepada outputnya nanti adalah perkembangan dan pengukuhan bahasa Melayu di kalangan kanak-kanak ini selepas 4 bulan ya. Program yang berlangsung selama 2 hari bermula 9 Jun itu melibatkan seramai 200 guru daripada 57 buah sekolah vernacular di Kuala Lumpur dan 40 buah sekolah vernacular di 2 pejabat pendidikan daerah Petaling Utama dan Petaling Perdana. Program tersebut dianjurkan dan ditaja sepenuhnya oleh Majlis Bahasa Cina Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pendidikan Selangor. Ia bertujuan mempertingkat keberkesanan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Melayu dalam kalangan guru-guru dan murid-murid di SJKC dan SJKT. Terdahulu, Presiden Majlis Bahasa Cina Eddie Heng Hong Chai berkata, program itu merupakan titik permula untuk terus bekerjasama dengan KPM dalam usaha memberikan motivasi kepada guru-guru yang mengajar di sekolah vernacular. Sementara itu, ketika menjawab pemberita, Fadila berkata dia percaya tahap penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah vernacular semakin baik. Bukan sahaja program-program dan aktiviti tapi juga keputusan SPM baru ini yang telah menunjukkan prestasi yang cukup cemerlang dalam penguasaan bahasa Melayu, peningkatan yang cukup ketara, dan kita harap prestasi ini dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, kerajaan sedang menyediakan dasar dan undang-undang berkaitan aspek keselamatan data dan cyber yang lebih baik sebagai langkah menjadikan Malaysia sebagai hub digital Asia. Sehubungan itu, beliau berkata, usaha seperti melakukan pindaan terhadap Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan meneliti rang undang-undang Omnibus sedang dilaksanakan untuk menjadikan dasar digital negara lebih komprehensif. Beliau berkata langkah itu kerana Malaysia kini menjadi lokasi pilihan pelabur asing dalam sektor digital. Malah kedudukan Malaysia di tangga ke-27 dalam ranking daya saing global 2023 membuktikan negara menjadi perhatian syarikat asing dan pemain industri untuk melabur. Program seperti ini sepatutnya dan seharusnya kita rancangkan kerana perkembangan dalam dunia digital ini berlaku dengan begitu pantas sekali, yang mana maklumat ataupun perkara yang kita ketahui bulan lalu mungkin by bulan depan ada benda yang lebih baru yang muncul. Satu slogan bagi Malaysia Digital yang saya nak muntahkan ialah Malaysia True to Asia, dan saya yakin sekiranya kita mampu melengkapkan beberapa undang-undang baru termasuk pindaan kepada Akta Perlindungan Data Peribadi serta undang-undang Omnibus yang mendatang, dan sekiranya di peringkat ASEAN kita dapat mengusahakan satu protokol on data sharing, data sovereignty yang membolehkan lebih banyak negara ASEAN mewujudkan undang-undang memudahkan dan menggunakan data di data sharing antara negara ASEAN. Ini bagi saya akan melengkapkan ekosistem ekonomi digital bukan hanya bagi Malaysia tapi rantau ASEAN negara. Selain itu, Fahmi berkata, Malaysia juga perlu bekerjasama dengan negara lain di rantau Asia Tenggara untuk membangunkan protokol perkongsian data. Katanya langkah itu akan melengkapkan ekosistem ekonomi digital negara dan rantau ini sekaligus memungkinkan berlakunya dekad emas digital bagi negara dan Malaysia mungkin boleh menjadi harimau digital Asia. Majoriti syarikat dan perniagaan seringkali berdepan pelbagai rintangan untuk mendapatkan kelulusan pembiayaan daripada institusi kewangan. Ini termasuk kekangan untuk menyediakan cagaran yang mencukupi serta terpaksa menanggung kos pembiayaan tinggi yang akhirnya membebankan kewangan mereka. Memahami situasi itu, syarikat jaminan pembiayaan perniagaan Berhad menawarkan skim-skim jaminan kerajaan bagi membantu pemilik perniagaan mengurangkan kekangan perniagaan mereka. SJPP adalah sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan diperbadankan. Syarikat ini berperanan mengurus dan mentadbir skim-skim jaminan kerajaan. Skim-skim yang ditawarkan menjadi alternatif terbaik bagi PKS dan syarikat bersaiz pertengahan untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan tanpa perlu menyediakan cagaran yang biasanya menjadikan syarat utama pembiayaan.
Menerusi skim jaminan ini, kerajaan akan menjamin dan melindungi institusi kewangan bagi setiap pembiayaan yang diberikan kepada mana-mana syarikat yang layak sehingga 90% daripada jumlah pembiayaan. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Tiong Kin Sing mahu menjadikan Malaysia sebagai hub umrah yang menghimpunkan jemaah seluruh dunia, khususnya di rantau Asia. Tiong berkata dia akan bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat supaya perkara itu direalisasikan secepat mungkin. Katanya, hal ini untuk menarik mereka melancong ke Malaysia serta memproses visa sebelum mengerjakan umrah. Tiong berkata timbalannya Khairul Firdaus Akbahan diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk menguruskan perkara ini. Kaedah pelaksanaan serta perincian berhubung program ini akan diumumkan kelak. Katanya, objektif program ini bukan sahaja demi memberi manfaat dari sudut pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga bertujuan untuk mempromosi Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang membangun dan berdaya saing selaras konsep Malaysia Madani. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memaklumkan sebanyak 43 permohonan bagi pembinaan rumah baharu sudah diluluskan menerusi inisiatif perumahan veteran Angkatan Tentera Malaysia setakat Jun tahun ini. Beliau berkata jumlah tersebut menunjukkan peningkatan berbanding hanya 40 buah kediaman disasarkan dibina di seluruh negara pada tahun ini. Adli berkata rumah berkenaan mempunyai 3 bilik tidur, dianggarkan bernilai RM85,000 dan dilaksanakan dengan kerjasama syarikat perumahan negara berhad. Katanya, kementerian akan cuba mendapatkan lebih peruntukan menerusi bajet bagi memastikan inisiatif perumahan veteran ATM dapat diteruskan meskipun berhadapan cabaran kenaikan kos barangan binaan. Mungkin tahun ini kita masih dapat rumah 3 bilik bernilai RM85,000, tetapi kemungkinan besar kos pembinaannya akan meningkat dalam tempoh 2 tahun akan datang. Jelasnya cabaran kenaikan kos pembinaan rumah tersebut tidak mematahkan semangat kementeriannya untuk berusaha menyediakan rumah serta membaik pulih kediaman veteran ATM. Dalam pada itu, Adli yang juga Ahli Parlimen Alor Gajah berharap anggota veteran ATM dapat mengemas kini data dan maklumat diri menerusi portal Veteran Integrated Benefit System. Ini kerana katanya data semasa tersebut penting untuk program-program kebajikan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya kepada veteran ATM. Inflasi Malaysia terus mereda kepada 2.8% pada Mei 2023 dengan mata indeks mencatatkan 130.2 berbanding 126.6 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jabatan Perangkaan Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kenaikan inflasi tersebut kekal didorong sektor restoran dan hotel iaitu 6.7% dan sektor makanan dan minuman buka alkohol 5.9%. Bagaimanapun, peningkatan perlahan bagi kumpulan pengangkutan iaitu 1.0% berbanding April 2023, 2.3% sedikit sebanyak mengimbangi inflasi daripada terus meningkat lebih tinggi. Katanya selain itu, kenaikan inflasi di Malaysia pada Mei 2023 turut didorong oleh peningkatan bagi kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan 2.9%, hiasan perkakas dan penyelenggaraan isi rumah 2.7%, kesihatan 1.9% dan pendidikan 1.9%. Perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api dan perkhidmatan rekas dan kebudayaan pula masing-masing meningkat 1.8%. Bagi perbandingan dengan negara-negara lain, Malaysia mencatatkan kadar inflasi yang lebih rendah berbanding zona Euro 6.1%, Filipina 6.1%, Amerika Syarikat 4.0%, Indonesia 4.0% dan Republik Korea 3.3%.